Terdapat 4 media sosial yang popular di masa kini. Pertamanya ialah Facebook, keduanya Instagram, ketiganya ialah TikTok dan keempat ialah Twitter. Masing-masing mempunyai kumpulan sasar yang tertentu. Sebagai contoh, Facebook, kumpulan sasarnya ialah keluarga. Instagram, kumpulan sasarnya ialah kumpulan anak-anak muda, youngster. Twitter, kumpulan sasarnya ialah professional, leaders dan TikTok. Ya, TikTok pula adalah tidak tertentu kepada mana-mana kumpulan yang saya sebutkan tadi. Pada hari ini kita akan bersama dengan Tuan Awang Suhaizam Bongso, penasihat Undang-Undang Universiti Malaysia Sabah, untuk berbicara secara santai mengenai kecenderungan kaki tangan sesebuah organisasi dalam melayari ataupun membuat pernyataan di media sosial, khususnya seperti TikTok. Jadi mungkin Tuan Awang ingin berkongsi sedikit mengenai isu yang mana suatu ketika dahulu apabila TikTok inilah kita fokus kepada TikTok, masyarakat agak mendapat sedikit kejutan. Masyarakat melihat bahawa TikTok ini sebagai satu ruang yang percuma. Jadi mereka ingin berkongsi segala-galanya menerusi media sosial ini. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak ambil tahu apakah peraturan-peraturan yang perlu mereka ikuti sebagai kaki tangan, sama ada kaki tangan kerajaan, contoh UMS lah, ataupun kaki tangan swasta. Mungkin Tuan Awang boleh kongsikan sedikit mengenai fenomena ini? Terima kasih banyak Dr. Jack soalan tersebut. Sehingga kalau kita cakap pasal media sosial ni, dia ni antara benda yang menjadi lumrah kehidupan kita lah, kan? Antara insting kita mau berkomunikasi. So kalau media sosial ni memang macam dalam keadaan kita generasi X, kan? Ya. Kita didedahkan dengan pelbagai teknologi pada ketika itulah. Daripada teknologi typewriter, teknologi typewriter elektronik, kemudian teknologi komputer, sampailah kepada sekarang ni teknologi internet. Dan dia berkembang dengan begitu pesat lah. Jadi cara berkomunikasi itu memang berbeza. Betul. Memang berbeza. Cuma isunya sekarang ialah apabila kita ni mendapati kita ada kuasa untuk berkomunikasi dengan lebih luas. Itu jadi masalah. Kan? Itu akan jadi masalah sebab kalau sudah bila berkomunikasi dengan secara luas, sifat-sifat manusia tu dia akan lebih meluas. Kalau kita berkongsi, kalau saya bercakap dengan Dr. Jack, tengah-tengah kita minum, barangkali kita kita akan kadang-kadang kita akan bercakap benda-benda yang lain lah. Betul. Kadang-kadang kita bercakap tentang hal orang, mengumpat dan sebagainya, kan. Benda tu dah sedar kita bercakap dalam media sosial. Sebegitu, kan. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kalau bagi kaki tangan kita, sebab kita ni memang tertakluk kepada peraturan-peraturan. Kalau kaki tangan universiti, pegawai-pegawai universiti, dia ada Akta 605. Akta 605 ni adalah akta yang diluluskan di Parlimen. Jadi dalam situ di bawah jadual kedua peraturan ataupun Akta 605 ni, dia ada menyebut beberapa perkara yang kita tak boleh. Dan yang kadang-kadang perkara yang tak boleh itu kita tak sedar kita buat waktu dalam kita bermedia sosial. Kita berkomunikasi dalam, kita bagi posting-posting, kan. Kita tak sedar benda-benda tu kita buat satu bentuk kesalahan. Macam contohnya ialah pertamanya ialah kita membelakangkan kewajipan kepada UMS. Waktu bekerja kita pukul 8 sampai pukul 5. Pukul 9 sampai pukul 6 lah. Kan? Tapi dalam time-time tu kita buat posting-posting tertentu dalam whatever lah, ada 4 tadi, kan, Facebook, TikTok, Twitter dan juga dalam Instagram. Sebelum saya terlupa Tuan Awang, peraturan kerja ialah dari pukul 8 hingga 5 petang. In between kita ada rehat tau. Adakah ruang rehat itu kita boleh melayari TikTok ataupun Facebook, media sosial yang lain? Tak ada masalah. Kita boleh layari itulah. Dalam keadaan tertentu lah, kan. Tetapi apabila kita melayari itu dalam keadaan yang begitu lama, itu akan jadi masalah. Kan? Kita juga dapati ada juga di kalangan kita ni ber-TikTok dia secara live sewaktu bekerja. Jadi itu yang kita tak faham lah. Apa yang perlu, apa yang dia nak, kan.
sama ada TikTok itu dia isunya kita katakan dia membelakangkan kewajipan kita kepada UMS lah. Dan paling kita takut apabila dalam keadaan live itu kadang-kadang isu kita memburukkan ataupun kita mencemarkan nama universiti. Ya. Macam contohlah ya, kita katakan tiba-tiba kita bercakap ada hal-hal bila terbaca, contoh ada pelantikan contohnya, penjawatan misalnya kan. Kemudian kita katalah UMS ini tidak telus dalam pemilihan secara secara rasmi ataupun secara langsung. Ya. Sedangkan itu sulit. Itu sulit dan itu adalah kita seolah-olah kita nak inference kita pegawai-pegawai pengurusan tidak telus. Ada favoritism dan sebagainya. So itu secara tidak langsung dia akan mencemarkan nama baik universiti. Juga merupakan satu bentuk kesalahan lah. Dan isu-isu lain lah, mana contoh tidak bertanggungjawab misalnya lah kan, menyebabkan kadang-kadang bila kita posting menyebabkan produktiviti kita menjadi rendah lah. Kita juga dulu pernah kita nampak kan ada satu pakar bedah. Sebelum bedah dia buat posting. Kan saya akan membedah seorang itu dan ditunjukkanlah belakangnya passion dan sebagainya. Merupakan itu merupakan direct kesalahan etika. So sama jugalah bila kita membuat posting-posting itu kadang-kadang kita menunjukkan rasa kita tidak bertanggungjawab terhadap fungsi dan tugas kita lah. Itu yang pertama, itu yang satu lagi kita ada dalam peraturan 18. Peraturan 18 ni adalah mengenai tentang penyataan awam. Disebut juga kita untuk pegawai awam tidak boleh untuk membuat pernyataan-pernyataan awam yang boleh memudaratkan dasar rancangan ataupun keputusan kerajaan. Kan? Jadi itulah masalah-masalahnya. So media sosial tu tak ada masalah, tapi apabila kita buat itu kita bagi posting-posting yang memberikan konotasi negatif kepada kerajaan, konotasi negatif kepada perkhidmatan awam. Itu akan jadi masalah kepada kita lah dan kita boleh diambil tindakan tata tertib. Ini kita belum cakap lagi pasal fitnah. Kan? Belum Tapi cakap lagi pasal defamation dan sebagainya. Sebelum kita pergi jauh Tuan Awang berdasarkan kepada konteks yang Tuan Awang ceritakan tadi, ianya macam berbentuk satu larangan. Sedangkan media sosial itu memberi hak dan kebebasan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kita letakkan media sosial itu sebagai satu ruang untuk ekspresi kebebasan ataupun sesuatu yang dibolehkan. Bagaimanakah seharusnya kaki tangan itu menggunakan peluang tersebut? So ini yang saya katakan kebebasan bersuara ni kan, ataupun kebebasan kita untuk melakukan perkara-perkara yang kita mahu. Dia tidak boleh lebih kan daripada keperluan kita untuk mengikuti undang-undang. Dia tak boleh lebih. Dia sama. So kalau kita nak bebas, kita kena juga pastikan bahawa undang-undang kita patuhi. Dia tak boleh lebih daripada itu. So kebebasan tu dia tidak melebihi perkara-perkara tersebut. Ini yang saya ingin analogikan dalam bentuk saya bawa kotak ni kotak ni ialah sebenarnya mewakili satu analogi. Di mana-mana organisasi ini kita kita mendapatkan kebenaran. Kalau saya pegawai rendah, saya mendapatkan kebenaran daripada ketua saya. Jadi biasanya apa yang saya perlukan dari ketua saya ialah yes or no. Bolehkah saya buat? Yes or no. Tetapi dalam masa yang sama kita sebagai individu yang memohon kebenaran kena berfikir dalam konteks right or wrong. Jadi itu yang berlaku pada masa kini di mana kadang-kadang terdapat kaki tangan ini mereka menggunakan media sosial sebenarnya untuk tujuan menyatakan sesuatu yang baik dalam pandangan mereka. Tetapi ianya memberi kesan kepada organisasi. Mungkin Tuan Awang boleh ulaskan. Itu yang saya katakan tadi. Dalam arti kita rasa itu kebebasan kita, kita kena faham juga dan sedar juga kadang-kadang apa yang kita buat ni kadang-kadang dia melanggar peraturan ataupun undang-undang negara. Contoh katakan kan, saya tak puas hati dengan Dr. Jack. Saya tak puas hati, kan? Dan saya buat dalam postingan saya Dr. Jack ni berbini dua, contohlah nak merosak-rosakkan kan? Masalah lah ataupun benda-benda yang lebih buruk daripada tu. Dan pada kita saya bebaslah, kita rasa kita nak luahkan benda tu kan, dan kita rasa itulah kebebasan kita. Tapi salah. Sebab apa? Walaupun itu hanya gurauan. Walaupun betul. Walaupun gurauan ataupun betul. Kan? Tetapi sebab itu dia akan kalau kita tak faham peraturan undang-undang,
kita dapati dalam section katakan dalam akta komunikasi kan, dan juga multimedia kan, akta SKMM tu, section 233. Section ni memang popular lah. Kalau orang ada dia mesti tahu tentang section 233 ni. Maknanya seseorang itu kalau dia dapati dia tidak boleh untuk buat satu postingan ataupun pernyataan-pernyataan yang bersifatnya ada 5. Lebih kurang lah ya kalau saya ingat lah. Yang pertamanya dia bersifatnya jelik. Oh, okey. Jelik ni apa-apalah. Okey, buruk. Okay. Kita cakap benda buruk kan, ya, bahasa jelik. Alright. Yang keduanya apa yang kita namakan sebagai lucah. Okey. Kan? Ataupun yang ketiganya mengancam. Dan yang keempatnya menyakitkan, mengugut dan mengganggu orang. Harass. Benda-benda tu kita kena faham lah. Sebab kalau kita buat tu kita dah melanggar akta. Dan bila kita melanggarkan, kita boleh diambil tindakan oleh pihak kerajaan atau pihak berwajib. Pihak SKBM boleh datang kepada kita dan buat pertuduhan, dan kita boleh dikenakan tindakan lah, dikenakan pertuduhan, dan boleh dikenakan, kalau didapati terbukti kesalahan, kita boleh dikenakan hukuman oleh mahkamah. So 5 perkara tu yang kadang-kadang apa-apa pun kalau kita tahu 5 perkara tu lah, jelik, lucah, mengganggu, mengancam dan juga mengugut. Kan? Itu antara perkara yang kita katakan sebagai test. Apa saja kita buat tu, dia jatuh tak kepada 5 perkara. Kalau dia tak jatuh pada 5 perkara ni, we should be safe lah. Saya ingin bertanya satu soalan lah, yang mana adakah ini suatu kesalahan ataupun tidak? Berlaku kecenderungan dalam kalangan sama ada kaki tangan di sebuah organisasi, mereka bercakap mengenai bidang yang mereka bukan pakar. Betul. Okey. Apa pendapat Tuan Awang mengenai kaki tangan yang memberi pernyataan, memberi nasihat, sedangkan mereka bukan pakar yang itu? Sebab itu penting pengetahuan. Kalau kita nak bagi nasihat, mesti ada disclaimer. Kan? Mesti ada disclaimer bahawa ini adalah nasihat. Ini hanyalah pengalaman-pengalaman saya. Ya, apa yang saya katakan tidak boleh digunakan untuk tujuan. Kalau tidak, dia akan boleh kita diambil tindakan kerana memberikan. Kena ada sanggahan. Yes, disclaimer tu. Even pakar. Sebab saya saya kenal ada seorang sahabat saya. Dia ni pakar dalam bidang kesihatan. Dan dia ada bagi banyak beginilah perkongsian dalam TikTok dan sebagainya, dalam YouTube kan, dalam Instagram. Dan tapi ada satu perkataan yang dia salah sebut, ataupun dia selalu urau-uraukan bahawa ada satu produk tu salah dan sebagainya, menyebabkan dia dikenakan tindakan. Jadi masalah kepada kita. Sebab contoh kita katakan produk ni tak bagus, berdasarkan tapi tak ada disclaimer pun, kan? Maknanya orang lain boleh ambil tindakan daripada kita, dia katakan itu adalah fitnah, defamation dan sebagainya. Jadi kawan saya tu itulah yang dia kena. Dia mengatakan orang tu maknanya walaupun dia tak bersalah, tapi proses tu bakal menyebabkan masalah besarlah pada kita untuk keluarkan duit, mempertahankan diri dan sebagainya. Maksudnya Tuan Awang, selagi mana kita ada ilmu, ada kemahiran, dan kita pakar kepada bidang yang kita nyatakan itu, perlu juga ada disclaimer. Perlu juga ada sanggaan, yang mana agar tujuan kita supaya ianya tidak ditiru bulat-bulat. Takut benda itu tidak berlaku seperti mana yang kita kongsikan di luar, Tuan Awang. Okey, berbalik kepada konteks universiti lah. Di universiti ini sudah tentu ada 3 kumpulan warganya. Pertama ialah pensyarah, ahli akademik. Kedua, kaki tangan pentadbiran. Dan ketiga yang paling besar ialah para pelajar. Jadi pada ketika ini, salah satu daripada media sosial yang sering digunakan ialah TikTok. Tidak juga menidakkan media sosial yang lain. Kalau kita lihat dalam konteks universiti, saya fokus kepada kumpulan akademik. Para pelajar hari ini, antara tumpuan utama mereka ialah contoh TikTok lah. Melihat kepada kecenderungan ini, adakah wajar untuk kita menggalakkan kaki tangan akademik ini untuk berkongsi ilmu menerusi TikTok contoh? Apa pendapat Tuan Awang? Saya tak ada masalah. Saya tak ada apa-apa isu tentang menggunakan media-media massa ni untuk bahan-bahan pengajaran, memberikan pendidikan, sebab media sosial tu antara salah satu tujuannya itu. Betul. Kan? Salah satu tujuannya itu. Yang menjadi masalahnya adalah apabila kita menggunakan media sosial tu
yang melanggar etika kita sebagai akademik. Contohlah, Ya. melanggar etika kita sebagai akademik. Mana kan kita katakan, apa yang kita katakan itulah yang betul. Orang lain salah. Okey. Dan kita tak membuka apa-apa ruang untuk perbincangan dan sebagainya. Etika-etika itu perlu dijagalah. Okey. Dan kadang-kadang bila kita gunakan untuk akademik, untuk pengajaran pembelajaran, sepatutnya dia tak ada isu lah. Kan? Sebab untuk pelajar, itulah antara medium sekarang ni dia punya trend yang paling senang belajar kan. Malah Tuan Awang, terdapat satu kajian di barat lah yang menyatakan bahawa kalangan belia pada hari ini apabila mereka bangun dari tidur, pertama mereka lihat TikTok. Betul. Tengah hari kita expect mereka pergi lunch, tapi mereka masih melayari TikTok dan media sosial yang lain. Begitu juga malam dan seterusnya. Maksudnya di sini ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya teknologi masa kini, provided that dengan syarat mereka ikuti apa perkongsian yang Tuan Awang telah kongsikan sejak awal tadi. Itulah. Sebenarnya kena pastikan kalau sebagai pelajar dia kena pastikan tidak melanggar apa-apa peraturan sebagai pelajar. Kalau kaki tangan dipastikan dia tidak melanggar apa peraturan mengenai kaki tangan, penyataan awam misalnya kan, ataupun kadang-kadang ada istilah perkara-perkara sulit dan rahsia kadang-kadang dibagi tahu kan. Sebab kita dah cakap kita faham benda tu kan. Kita bagi tahulah semua cerita walaupun benda tu rahsia. Tahapnya rahsia. Kan dikualifikasikan sebagai rahsia ataupun sulit. Dah langgar satu bentuk kesalahan. Kan? Jadi kita boleh ambil tindakan tidak semena-mena boleh diambil tindakan. Jadi itu yang perkara-perkara yang kita kena tengoklah. Okey, Cawang, saya rasa cukup sudah perkongsian. Alright, terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan. Boleh. Terima kasih banyak Dr. Jack.